Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الى صراطك المستقيم. Bahagia Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang bahagia ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk sama-sama kita ke masjid ini menunaikan sembahyang subuh secara berjamaah. Dan seterusnya kita akan membincangkan satu tajuk ataupun perkara berkaitan dengan keimanan, keislaman dalam usaha untuk menjadikan diri kita sebagai seorang Muslim mukmin yang sebenarnya. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya melihat kepada beberapa buah buku yang ada pada saya, terjumpa sebuah buku ini yang berbunyi Syahadah, Ibadah, Asabiyah dan Dakwah, ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Aziz Mazin, bekas pensyarah, bekas pengarah Akademi Kajian Islam di Malaya. Dan saya kira tertarik dengan perbincangan yang ada dalam tajuk yang pertama mengenai syahadah. Dan pada pagi yang bahagia ini saya akan membincangkan tajuk ini, syahadah ataupun syahadatain, yang saya kira perlu kita peringatkan diri kita sendiri daripada semasa ke semasa mengenai syahadah ini. Dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai mengucap dua kalimah syahadah, atau persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucap dua kalimah syahadah ini merupakan satu perjanjian kita sebagai seorang Muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala bahawa kita adalah orang Islam, orang yang beriman, dan kita ulang satu hari beberapa kali. Dalam setiap sembahyang 2 kali, artinya satu hari 10 kali. Selalunya perjanjian yang dimeterai oleh beberapa pihak ataupun antara dua pihak. Selalunya perjanjian ini kita buat perjanjian, lepas itu kita simpan. Kita tidak akan lihat pada perjanjian itu setiap hari. Kita simpan, bila ada satu isu yang besar, barulah kita lihat balik, rujuk balik kepada perjanjian itu. Tetapi perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini, yang bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita ulang pada setiap hari 10 kali. Tentunya ada satu rahsia yang besar, ada satu sebab alasan yang besar kenapa Allah Subhanahu wa taala minta kita mengulang-ulang perkara ini ataupun ucapan ini. Sepatutnya bila ucap dah sekali, kita sudah masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam. Lepas tu tak payah ulang lah perjanjian itu, tak payah sebut-sebut lagi. Tapi dalam Islam ini tidak. Jadi Allah Ta'ala minta supaya kita ini ulang perjanjian ini pada setiap hari, supaya kita sentiasa ingat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan bila saya baca buku ini, saya rasa ada beberapa perkara yang menarik untuk kita sebut. Jadi mengucap dua kalimah syahadah ini bukanlah semata-mata ucapan yang disebut untuk sekadar nak masuk Islam, bukan itu saja. Kalau itu memang sekali sebut habis. Tapi bila diminta supaya kita ulang setiap hari, bahkan dalam setiap ataupun dalam banyak keadaan, Allah SWT, Nabi Muhammad SAW minta supaya kita perbaharui tajdid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ini, ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi pada hari ini, pada pagi ini, saya ingat saya akan bincang balik. Saya akan baca ada perkara-perkara yang disebut dalam kitab ini. Buku ini cukup cantik. Jadi buku ini dalam bahasa Melayu sebenarnya. Jadi senang. Kalau tuan-tuan nak beli, boleh beli. Tajuk ni Syahadah, Ibadah, Asabiyah dan Dakwah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tamanya syahadah ini adalah penting kerana ia boleh menukar seorang daripada bukan Islam kepada Islam. Ini kepentingan dia. Ini semua kita tahulah, tak perlu saya detailkan. Yang kedua, ia menjadi asas kepada rukun Islam yang lain. Syahadah ini kalau tak betul, kalau tidak tepat, maka rukun Islam yang lain itu tidak bererti. Jadi sebut rukun Islam ni, saya teringat ada seorang jemaah, ada seorang dia menghubungi seorang Islam, orang Melayu lah senang, menghubungi radio dulu. Satu ketika saya terdengar dan terlintas di pemikiran saya, artinya satu pemerhatian yang cukup baik seharusnya kita fikir mengenai rukun Islam. Kalau rukun sembahyang yang 13 itu tidak terbuat salah satu rukun sembahyang 13 itu, sembahyang batal. Jadi rukun Islam ini ada 5. Kalau tak terbuat salah satunya, sepatutnya Islam itu terbatal. Patutnya. Di segi itulah segi teorinya. Artinya kalau orang yang syahadah ni tak apalah, memang kita sebut orang yang tak sembahyang, sepatutnya terbatal Islamnya. Di segi teorinya. Orang tak puasa, sepatutnya terbatal. Sebab semua ini dah rukun. Rukun artinya kalau tak buat, batal. Haji, orang ada duit, ada kemampuan, semua cukup, tak pergi haji, sepatutnya terbatal. Walaupun ada pendetilan. Cuma satu perhatian, artinya ini dinamakan rukun Islam, penting untuk dilaksanakan dengan sebaiknya. Itu disebut rukun. Jadi syahadah ini adalah asas pada semua rukun Islam yang lain. Kalau syahadah tak betul, maka yang 4 lagi itu semuanya tidak berarti. Syahadah ini merupakan asas kepada masuk syurga. Ini saya ingat jelas. Dan saya yang nak sebut yang akhir ini, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati, kata Rasulullah SAW, dan dalam keadaan dia tahu, wa huwa ya'lam, saya ingin tekankan kata ya'lam, dia tahu, dia mati dan dia tahu bahawa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dia akan masuk syurga. Artinya dia tahu, ya'lam, ada ilmu mengenai la ilaha illallah. Bukan semata-mata menyebut la ilaha illallah, tapi dia tahu, dia ada ilmu, dia faham betul-betul la ilaha illallah, dia masuk syurga, kata Allah SWT. Daripada situ kita perlu faham la ilaha illallah dan sambungnya Muhammad Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita perlu faham, kita perlu mengerti, kita perlu memahami elok-elok kedua-dua ungkapan syahadah ini. Disebut alam hadis tadi, ya'lamu, dia tahu. Kita pun zikir, kita sebut afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling baik itu ialah fa'lam, ketahuilah olehmu. Tahu, kamu kena tahu la ilaha illallah itu. Tahu artinya tahu, faham, mengerti betul-betul. Artinya bukan sekadar sebutan di bibir.
Bertitik tolak dari itulah, daripada sinilah saya merasakan bahawa perlu kita faham betul-betul ucapan la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun kita dah tahu, walaupun kita dah faham, kemungkinannya supaya ini dalam tujuan peringatan. Sebab itulah sebut tadi bahawa Allah Ta'ala minta kita ulang ungkapan ini, dua kalimah syahadat ini dalam satu hari 10 kali paling kurangnya. Artinya kita sentiasa kena fikir, kita sentiasa kena peringatkan diri kita ini mengenai kedua-dua ungkapan kedua syahadah kalimah ini. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebut bahawa man syahida, sesiapa yang bersaksi ataupun naik saksi, ada bahasa lama ni, naik saksi, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka Allah haramallahu alaihi an-nar, Allah Ta'ala akan mengharamkan baginya ke atasnya api neraka. Artinya nak bebas daripada api neraka kena mengucap, kena menyaksikan syahidah, asyhadu, kena naik saksi, kata bahasa lama. Hari ini kita kata menyaksikan, bersaksi. Apa maksud syahidah? Tadi sebut hadis pertama ya'lamu, tahu, kena faham, kena mengerti. Yang ni dalam hadis ni menyebut kena syahidah, saksi. Ini yang kita nak cuba faham. Apa cuba memang faham dah kot, cuma nak peringatkan balik sahaja. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ringkaskan apakah maksudkan dengan asyhadu. Asyhadu dalam bahasa Melayunya, bahasa lama kita kata naik saksi. Hari ini orang terjemah bersaksi, tak apalah, terjemahlah macam mana pun. Cuma kadang-kadang orang moden ni, budak-budak moden ni dia pening sikit bila kata naik saksi. Dia kata naik ke mana dia? Ada seorang ustaz atau ustazah mengajar anak murid dia, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan. Dia kata naik ke mana ustaz? Naik ke mana ustazah? Sebab apa naik? Turun tak boleh. Tak apalah, itu bahasa ya. Walaupun bagi saya bahasa Melayu itu ada sesuatu yang nak disebut atau dimaksudkan sebalik saksi itu. Yang penting, apa makna asyhadu? Saya ambil ringkasan perbincangan yang ada dalam buku ini. Asyhadu itu artinya saya mengetahui. Artinya kena faham betul-betul bahawa la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, itu kena faham betul-betul. Saya tahu dan saya menerangkan. Artinya saya boleh terang balik, saya tahu, saya terang balik, saya sebut balik. Tiap hari saya sebut 10 kali paling kurang. Artinya tidak boleh hanya sekadar nak tahu saya simpan dalam pengetahuan. Tidak, kena terang, kena jelas, kena sebut balik setiap hari. Itu maksud asyhadu. Yang kedua. Yang ketiga, saya menjelaskan. Ini lebih kurang. Dan yang keempat, saya beriktiraf. Ini asyhadu ni. Saya iktiraf. Artinya bukan hanya sekadar menyebut di mulut, saya percaya, saya iktiraf. Macam kita iktiraf sebuah saja. Kita iktiraf seseorang itu sebagai ketua kita. Kita memang, kalau kita iktiraf, artinya lepas itu kita akan ikut. Kita iktiraf seseorang itu sebagai pemimpin kita. Bila iktiraf, kena ikutlah. Jangan menyalahi arahan dia. Itu iktiraf. Seterusnya, saya beriktikad, percaya. Yang keberapa tak apa, yang penting itu antara maknanya. Saya iktiraf, saya percaya. Percaya artinya dalam hati, percaya dengan betul-betul, percaya dengan kepercayaan yang kental. Bukan percaya yang longgar, yang betul-betul ketat, kuat. Itu asyhadu. Bila percaya dengan kuat, artinya tidak ada walaupun sebarang syak, walaupun sedikit syak wasangka, sedikit ketidakpercayaan, tidak ada. Mesti begitu baru dikatakan asyhadu. Sebab tu terdengar selalu ceramah ustaz-ustaz dalam akidah ni, dia bukan jenis matematik biasa. Ada 6 tolak 1 dapat 5. Itu matematik biasa. Tapi dalam akidah ini 6 tolak 1 dikira kosong. Artinya tak percaya sikit pun mengenai Allah Subhanahu wa taala.
kekuasaannya, ada keraguan mengenai kebijaksanaannya, ada keraguan mengenai betul ke Allah Ta'ala ni macam ni. Ada setengah orang kadang-kadang sampai tu peringkat. Ada seorang hubungi saya dulu, dia ada masalah wanita lah, perempuan, ada masalah jiwa lah, senang masalah jiwa, sehingga dia mempersoalkan, dia kata, betul ke Ustaz Allah Ta'ala ada? Kalau dah bersoal begitu confirm, mengucap banyak saya, mengucap banyak kita, betul kita Allah Ta'ala ada? Sebab kita nasib saya tak baik Ustaz, kawan-kawan saya macam-macam, dah hebat, jawatannya tinggi, saya jawatan pun belum ada sekarang ni, kahwin dah, anak pinak dah ramai, saya belum lagi, kata dia. Macam-macam lagi lah. Sampai itu, betul tak Allah Ta'ala ada, kata dia. Itu dah besar, dah berat lah tu. Sampai mempersoalkan ada atau tidak Allah SWT, berat. Bahkan bukan sampai sekadar itu, mempersoalkan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu pun sudah memberi kesan kepada syahadat. Artinya kita mempersoalkan, tidak meyakini keseluruhannya 100% total hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun dalam bahagian-bahagian tertentu, sudah bahaya. Dan saya berikrar, yang keberapa tak tahu lah. Ikrar artinya, misalnya ikrar dengan lidah dan dengan seluruh anggota badan saya. Itu maksud saya bersaksi. Artinya saya tahu, sebab tu kita faham betul-betul, saya boleh terang, saya sebut balik setiap hari, saya boleh menjelaskan, saya iktiraf, saya i'tiqad, percaya betul-betul, tak ada sedikit keraguan pun, dan saya berikrar dengan lidah saya, dengan seluruh anggota badan saya. Itu mana asyhadu. Pengakuan yang betul-betul mengaku yang bahawa kita ini mengabdikan, menjadikan, mengambil Allah SWT sebagai Tuhan kita, sebagai sembahan kita, tidak ada yang lain sama sekali, hanya Dia sahaja, dengan begitu kokoh, dengan begitu kental, dengan begitu mantap, tidak ada sebarang sekali, walaupun 0,0001%, tidak ada. Itu maksud asyhadu yang kita dah mengaku setiap hari itu. Itulah pengakuan kita. Tapi apakah dalam kehidupan kita seharian begitu? Apakah hakikatnya, realitinya, ilmu kita begitu, keyakinan hati kita begitu, dalam tindak tanduk kita begitu? Apakah kita menerima Islam itu, arahan Allah Ta'ala itu, sama ada yang berbentuk surahan atau pelarangan, semuanya diterima tanpa sebarang keraguan, walaupun sedikit, sekecil manapun, itu persoalannya yang paling besar. Itulah pengakuan kita sebenarnya. Sebab itu, kalau itulah maknanya, sebab tu Allah Ta'ala minta supaya kita ini ulang balik. Setiap hari ulang balik. Betulkah kita tahu? Betulkah kita iktiraf? Betulkah kita i'tiqad? Betulkah kita yakin sungguh-sungguh dengan apa yang kita sebut bahawa Allah itu Tuhan kita? Kita tidak ikut benda yang lain, kita tak sembah yang lain. Sembah dia pun kita kena bincang lagi perkataan sembah itu. Seluruh anggota badan kita, artinya pemikiran kita, jiwa kita, anggota badan kita, daripada kepala kita sampai ke kaki kita, semua itu mesti menjadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, sembahan kita. Baru itu dikatakan asyhadu, yang kita duk sebut asyhadu alla ilaha illallah. Itu maknanya. Begitu mendalam, begitu luas. Realitinya, apakah kita betul-betul ikut? Pertama, kita faham betul macam tu kan? Yang kedua, apakah itu kita sematkan dalam hati kita? Itukah kita punya keyakinan kita? Kemudian dijelmakan dalam tindak tanduk kita. Apakah itu yang kita lakukan? Itu yang kita mengaku itu.
Artinya Allah Ta'ala boleh menghisap kita setiap perkara, pemikiran kita, hati kita, perbuatan kita. Sebab ini dah kita mengaku ni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu minta ulang-ulang tadi. Ini maksudnya, bahawa itu baru asyhadu. Kita kena faham betul-betul. Jadi kalaulah kita mengaku tiba-tiba kita tak buat, ataupun berlaku kebincangan, kecacatan dalam pengakuan tadi, atau isi kandungan pengakuan tadi, inilah yang dikatakan sebagai munafik. Artinya hatinya lain, perbuatannya lain, pengakuan dia lain, dia buat macam lain. Dalam hadis menyebut bahawa ada 3 ke 4 perkara yang disebut sebagai munafik. Janji tak buat, kerja tidak tepati. Itu dengan manusia, dengan Allah SWT lagi lah, dengan Allah SWT. Cerita munafik ni cerita belakang, cerita kemudian lah. Jadi itu maknanya asyhadu. Saya ingat kita perlu hati-hati, perlu fikir benarnya balik, muhasabah banyak perkara. Ini kita duk mengaku, artinya bukan sekadar sebutan di mulut, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Bunyi itu nampak ringan, mudah, tapi pengertian dia cukup mendalam. Asyhadu, sebab itulah mungkin bahasa lama kot dia naik saksi tu. Tak setakat saksi, kena naik dulu. Tak tahulah apa maksudnya, tapi mungkin begitulah. Bahkan kata saksi kita pun dalam bahasa Melayu kita ni pun, artinya kalau kita seseorang itu menjadi saksi dalam satu kes mahkamah umpamanya, artinya dia tahu benda tu, dia ikrarlah dia, lebih kurang juga lah saksi di mahkamah. Artinya dia tahu, dia kena buat penyaksian, kena buat pengakuan. Itu saksi. Ini pun lebih kurang, dan bahasa Arab ni lebih mendalam lagi lah artinya. Baik, apa yang kita saksikan tadi, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran khususnya ada 2 perkataan. Yang pertama disebut sebagai ilah, yang kedua disebut sebagai Rabb. Daripada ilah itu datang katanya uluhiyah, dan Rabb itu datangnya rububiyah, kata rububiyah, ataupun ada kaitan dengan rububiyah, dengan uluhiyah. Sebab itu dalam kitab akidah tauhid disebut bahawa di sana 2 atau 3 jenis akidah. 2 yang paling penting itu ialah tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Bunyi nampak macam payah sangatlah, tapi kalau lihat kepada makna asal itu mudah ya. Uluhiyah artinya sembahan, ilah sembah, artinya kena sembah Allah SWT, artinya kena memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tadi, pemikiran dia, kita lah senang, jiwa kita, perbuatan kita, semuanya mesti kita perhambakan diri kepada Allah SWT, hanya kepada dia, kepada Allah SWT. Sebab tu saya selalu menyebut bahawa dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, selalu orang terjemah iyyaka na'budu ini hanya ataupun hanya kepadamu kami sembah. Saya rasa terjemahan sembah ni tak berapa nak tepat sangat. Jangan saya sebut sini beberapa kali, tapi tak apalah, ulang balik. Sembah dalam bahasa Melayu ni dalam pengertian biasa lah senang. Tanya orang Melayu, sembah, apa makna sembah? Waktu kita sembahyang, apa kita sembah Allah SWT? Saya selalu tanya lah orang, bila saya mengajar, dia kata ya. Waktu kita puasa, kita sembah tidak Allah SWT? Dia kata lah, bahasa Melayu tak masuk tu. Waktu kita makan, apa kita sembah Allah SWT? Lagi tak masuk. Waktu kita main, apa kita sembah Allah SWT? Lagi jauh. Artinya sembah dalam bahasa Melayu itu, dia punya skop dia begitu terbatas kepada waktu sembahyang. Tapi apakah itu maksudnya na'budu itu? Pastinya tidak. Na'budu itu daripada abadah, abdun, dia dekatkan na'budu, ibadah abdun. Abdun tu sebab tu saya suka sebut, ambil yang abdun itu hamba. Jadi abadah na'budu yang tu lah artinya. Sebab tu saya merasakan bahawa yang lebih baiknya, lebih tepatnya kita terjemahkan memperhambakan diri atau menghambakan diri. Bila hamba artinya, waktu kita makan, apa kita boleh hambakan diri kepada Allah SWT? Ya, boleh. Waktu kita main, kita boleh memperhambakan diri kepada Allah SWT.
Waktu kita bercakap-cakap, boleh hambakan diri kepada Allah SWT. Dalam semua perkara kita boleh hambakan diri kita kepada Allah SWT. Kita ikut arahan Allah SWT, memperhambakan diri atau menghambakan diri. Artinya perkataan menghambakan diri itu atau na'budu, abdun, ibadah dan sebagainya itu, beribadat itu boleh berlaku dalam kehidupan kita atau mesti berlaku dalam kehidupan kita ini pada setiap detik, setiap masa, setiap ketika, 24 jam, dengan semua anggota badan kita, pemikiran kita, jiwa kita, hati kita, dari hujung rambut sampai ke hujung kaki, semuanya boleh berlaku. Mesti berlaku konsep penghambaan diri itu, menghambakan diri itu kepada Allah SWT. Itu maksud na'budu. Artinya dalam setiap ketika, setiap masa, seluruh jiwa dan raga kita, ringkasnya dalam bahasa Melayu. Sebab tu kalau diterjemahkan hanya sekadar sembahyang nak 5 kali, mungkin dalam sekali 10 minit, baru dan 50 minit tambah sikit 1 jam, sedangkan ada 23 jam lagi. Terjemahan itu tidak tepat. Artinya 23 jam tak betul. Terjemahan itu hanya untuk 1 jam saja. Jadi terjemahan ni kena hati-hati juga. Saya kadang saya bahasa kadang sensitif sikit kepada terjemahan. Macam orang terjemah, kadang-kadang terjemah ni silap dia boleh bawa kepada rosak kepahaman. Macam kes ini orang Melayu, pensyarah bahasa Melayu lah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Terjemahnya aku berlindung itu dengan, dalam bahasa Arab, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan. Ada seorang profesor bahasa Melayu, dia kata ini dah rosak ni. Sebab maknanya aku berlindung dengan Allah daripada syaitan. Artinya aku dengan Allah berlindung daripada syaitan. Tahu? Aku dengan Allah berlindung daripada syaitan. Tahu? Dia tak betul. Kita biasa okey kot, kita biasa ada kecil dulu. Tapi orang bahasa Melayu, sebenarnya aku berlindung kepada Allah. Satu contohlah. Contoh lain, terjemahan yang boleh mencacatkan kefahaman, merosak kefahaman. La ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Artinya tak bolehlah nak paksa orang sembahyang. Tak boleh kita nak rotan anak kita punya kalau tak sembahyang. Tak ada paksaan, bebas. Tak ada masalah wanita tak nak pakai tudung, kau suka dia lah nak pakai, tak nak pakai sudah. Ni la ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Memang kalau bahasa Melayunya begitu. Sebab tu ada seorang ustaz kata terjemahan dia bukan begitu. Tidak ada paksaan dalam nak menganut agama. Kena macam tu faham. Artinya nak menganut agama itu tidak ada paksaan. Nak masuk, tak nak masuk sudah. Walaupun akhirat ada balasannya. Tapi sekali dah masuk dalam Islam, memang kena paksa lah. Semayang kena, puasa kena, tutup aurat kena. Tapi ini yang saya ayat disebut hari ni, ramai sebut, oh saya tak semayang, tak pakai tudung, tak apa, saya baik, hati saya baik ni. Oh dengar radio 2-3 hari lepas ni, macam tu lah. Hati saya dah jadi orang baik, saya dah baik, hati saya baik. Kenapa perlu untuk nak pakai tudung lagi? Kenapa nak perlu untuk sembahyang lagi? Hari ni banyak ajaran sesat di Malaysia. Tuhan Harun pun ada. Tak keharu. Tapi orang ikut, ya Allah. Orang ikut bukan hanya sekat Malaysia, sampai saya dipahamkan sampai di Singapura, di Brunei pun ada. Tuhan apa? Sakit jantung pun ni, stroke ni. Kalau Tuhan dah sakit jantung, stroke, haru bukan Tuhan. Orang lain ramai lagi sihat, bebek orang lain di Tuhan. Fikir sikit pun dah. Tapi ramai ikut, aset juta-juta ke tak? Hawa ni, hawa. Benda yang terlalu basic, yang guna logik akal sedikit pun boleh faham, tu pun tak tahulah mana silap, kita pun tak tahu. Yang jelas ni tidak ada ilmu tu. Tak ada ilmu. Nak kata tak ada ilmu, yang ikut tu kadang-kadang bukan orang yang tak ada ilmu, orang biasa ni. Orang yang engineer, yang hebat-hebat ni ikut tu. Masuk ayah pin sama lah. Jadi kita pun heran, apa boleh jadi macam tu.
Cukup banyak ajaran sesat Malaysia ni. Antara cara dia tu, dia membawa ajaran sesat itu ialah melalui macam ni. Ayat-ayat yang dia cuba faham sendiri, kadang faham dengan bahasa Melayu. Itu belum pergi yang pelik-pelik tu. Dia tafsir hak pelik-pelik. Kata Allah. Allah tu, alif tu apa dia? Lam tu apa? Lam tu apa? Allah tu apa? Yang tak pernah ada dalam kitab-kitab tersebut. Akhir sekali tafsir punya tafsir, alif lam lam tu jadi lelaki dengan perempuan duduk sekali, tidur sekali. Boleh jadi macam tu. Tak keharu. Pelik dunia hari ni. Ini ajaran-ajaran sesat lah. Di mana tu? Ada lah. Macam-macam, tak tahulah. Sebab tu perlu. Kenapa tadi kita menyebut bahawa ya'lamu, kena tahu. Fa'lam annahu la ilah. Ilmu la ilah, kena ada ilmu yang betul-betul. Baik, kita balik kepada ilah tadi. Ilah tadi artinya sembahan. Sembahan dalam maksud, dalam arti kata tadi bukan hanya sembahyang, bukan itu saja. Sembahan dalam maksud, dalam arti kata ialah ikut patuh tanpa sebarang soalan, tanpa syak, patuh 100%. Betul pun patuh, tak betul pun patuh. Itu artinya ilah, sembahan. Kita kena faham perkataan dalam bahasa Arab ilah itu. Ilah tu bukan sembahan. Sembah tu artinya sembahyang, bukan itu saja. Macam Cina pergi duduk depan tu angkat tangan, bukan itu saja sembah. Artinya kalau kita patuh kepada seseorang, kepada sesiapa saja, kepada apa saja, patuh, ikut 100%, memang betul-betul tanpa sebarang syak, tanpa sebarang keraguan, ikut betul-betul, itu maksudnya sembah. Itu maksudnya ilah. Sebab itu apa buktinya? Firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Surah Al-Jathiyah. Boleh cek di Quran ayat 23. Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu melihat? Man ittakhadha ilahahu hawahu. Ada orang yang mengambil hawa nafsu dia, mengambil Tuhannya ialah hawa nafsunya. Quran. Ada orang, kata Allah SWT, yang mengambil hawa nafsu dia, menjadikan hawa nafsu Tuhan. Mana ada orang sembah nafsu di sudut zahirnya? Ada orang ambil nafsu, oh sembah nafsu dia. Tak ada, dia sudut zahir. Jadi ayat ini disebut ilahahu hawahu. Sembahannya ialah hawa nafsu dia. Ilah di situ bukan maksud sembah yang kita faham dalam bahasa Melayu. Ilah itu maksudnya ialah ikut, patuh. Sebab itu di sini menyebut, ini berarti bahawa orang yang mematuhi nafsunya, artinya menyembah nafsunya atau bertuhankan nafsunya. Hidupnya penuh dengan ikut hawa nafsu. Itu makna dia bertuhankan hawa nafsu. Kalau ini hawa nafsu pun sudah dikatakan sebagai Tuhan, hari ini selain daripada hawa nafsu ni banyak lagi lah yang bertuhankan kepada kewangan, harta. Harta adalah segala-galanya. Agama ke mana tak payahlah diketepikan, dibuang langsung agama kerana harta. Jadi harta itu adalah Tuhan sebenarnya. Yang bertuhankan kepada pangkat, jawatan. Untuk mendapat satu jawatan, dia tak kira halal haram, dia sapu semacam. Ada peringkat menzalimi orang lain, peringkat apa saya lah, nak mempertahankan kedudukan pangkat umpamanya. Negara Arab hari ini tengok berlaku di Mesir, untuk nak pegang, kekalkan jawatan itu. Tak nak kepada orang Islam ni sanggup bunuh ribu orang. Maka jawatan itu adalah Tuhannya. Hakikatnya, realitinya, itulah hakikatnya. Sebab itu kita kena faham bahawa Tuhan, ilah itu bukan maksud sembah dalam bahasa Melayu. Sembah yang kita faham dalam bahasa Melayu biasa ni.
Sembah na'budu tu bukan maksud hanya sembah, hanya sebab tu saya lebih suka terjemahkan menghambakan diri. Hamba artinya kalau seorang itu, dululah konsep hamba itu, kalau seorang itu menjadi hamba artinya 24 jam dia kena ikut tuan dia. Walaupun tengah tidur tuan dia panggil suruh buat kerja, kena buat. Walaupun tengah rehat, walaupun tengah makan, kena tinggal makan itu, kena tinggal tidur itu, kena ikut arahan tuannya. Itu adalah hamba. Itu yang dikendaki dengan na'budu ataupun ilah sembahan ini. Macam itu yang kita harus buat dengan ajaran Allah SWT. Sepatutnya macam itu. Hukum Allah SWT macam tu sepatutnya. Apabila ada arahan Allah SWT, ada suruhan Allah SWT, yang lain itu ditinggalkan, buat itu dulu. Itu baru artinya menghambakan diri Allah SWT. Itu artinya menjadikan Allah SWT sebagai Tuhan sembahan. Baru betul. Ini yang kita mengaku sudah, kita mengaku. Kita mengaku bahawa kita menjadikan Allah Ta'ala, kita menghambakan Allah SWT, artinya dengan jiwa, dengan pemikiran, dengan anggota badan kita, setiap masa, setiap ketika, hujung rambut sampai hujung kaki, artinya tanpa sebarang syak dalam setiap masa, apa sahaja arahan Allah Ta'ala, sama ada bentuk suruhan ataupun larangan, kita buat dengan menolak segala benda yang lain. Itu maksudnya. Sebab itu dalam la ilaha illallah tu dia mula la dulu. Tidak. Lepas tu baru illa, kecuali. Tidak ada. Lain semua tak ada. Ini saja. Tidak ada lain. Allah Ta'ala saja. Arahan, tidak ada arahan lain. Arahan Allah Ta'ala saya ikut. Larangan, tidak ada larangan lain. Larangan Allah Ta'ala yang dipatuhi. Khususnya bila berlaku bertentangan. Bahkan kalau tak bertentangan pun, ketika suruhan, kalau apa sahaja yang orang lain suruh, orang minta ke kita, lihat dulu dia selaras, selari dengan ajaran kena Allah Ta'ala. Tidak, selari kita ikut, artinya kita ikut Allah SWT. Itulah konsep penghambaan ataupun mempertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya, yang kita mengaku setiap hari, la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau itulah maksud sembahan atau perkataan lain ya'budu dan sebagainya, artinya dalam dunia ini banyaklah benda, banyaklah perkara yang boleh jadi Tuhan. Syaitan boleh jadi Tuhan apabila syaitan itu dipatuhi, diikuti syaitan itu. Hari ini KK bomo pun banyak juga, macam-macam, guna sihir sampai tak tahulah, pelik-pelik punya sihir. Ada satu kes baru ni, berlaku kes perceraian, dia sihir bekas menantu dia tu, cukup teruk. Kemudian bila dibuat rawatan yang jin laku, tak tahulah, Islam tapi mengaku tak Islam, dia kata dia kafir dan sebagainya, cukup teruk, macam-macam keluar apa nama tu, kaca-kaca ada mulut dan sebagainya, cukup berat hari. Sepatutnya zaman moden ni tak berlaku dah. Berlaku juga, banyak pula zaman moden hari ni. Banyak yang boleh menjadi Tuhan hari ni. Hawa nafsu dah sebut kita lah tadi, kewangan, pangkat, kedudukan, apa sahaja. Baik, sebab tu dalam ayat lain, surah Yasin, kita duk baca malam Jumaat, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Apakah tidak terjanjikan kepadamu, wahai anak Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, bahawa janganlah kamu sembah. Terjemah lain-lain lah, janganlah kamu menghambakan diri kepada syaitan. Kalau dah ikut syaitan itu, ikut segala kehendak syaitan sehingga menzalimi orang lain, memang artinya menghambakan diri kepada syaitan, menjadikan syaitan itu sebagai sembahan.
ikut fahaman ayat Quran ni lah. Yalah, mungkin secara detailnya dia masih Islam, itu secara hakikat apa cara ni, tapi kepahaman sepatutnya begini. Baik, saya ringkaskan ataupun sebut pengertian terakhir disebut dalam kitab ni. Apa maksud asyhadu an la ilaha illallah itu? Sesungguhnya saya tahu, ulang baliklah, saya jelaskan, saya iktiraf, saya beriktikad dan saya berikrar melalui lidah saya. Artinya kena zikir, kena sebut. Sebab tu kena baca Fatihah setiap hari. Dalam sembahyang wajib ada rukun qaulinya. Dengan lidah mesti ada, mesti baca Fatihah. Fatihah tu dalam ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan perbuatan saya, lidah saya, perbuatan saya. Sebab tu kena sembahyang, kena puasa, semualah. Zakat, haji dan sebagainya. Dan segala gerak-geri anggota saya. Artinya semua tadi lah. Bahkan dengan pemikiran, bahkan dengan perasaan, dengan jiwa tadi. Inilah orang Islam yang sebenarnya. Seluruh kehidupannya, jiwa dan pemikiran pun, jiwa pun ikut arahan, ikut atau mengabdikan diri kepada Allah SWT, tidak mempertuhankan perkara lain. Kalau itu keadaannya, baru jadi orang kira kita bercakap hari ini mengenai yang sebenarnya, yang sepatutnya, yang hakikatnya, begitulah. Kalau itulah baru seorang itu hidup sebagai seorang yang Islam, Muslim, mukmin, muttaqi, bertakwa, sejati dan sebagainya. Tidak ada perkara yang besar dalam kehidupan dia kecuali agama sahaja. Dalam sebab tu sembahyang disebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini semua menjurus. Sebab tu Islam ni semua dia apa saja menjurus ke arah la ilaha illallah itu, Muhammadur Rasulullah. Semua ajaran dia, semua ajaran, sama ada suruhan ataupun amaran atau larangan yang dan semua perkara mula dari kecil sampai semuanya menjurus ke arah la ilaha illallah itu. Baik. Perbuatan saya dan segala gerak-geri anggota saya, bahawa yang berhak dipatuhi. Dia sebut sembah. Sebut sembah tu kadang jadi lain. Bahawa Allah Ta'ala sahaja dengan seluruh anggota badan saya ini, semualah tadi yang berhak dipatuhi, ditaati, bahkan disayangi dan diperhambakan diri. Ini ditambah satu lagi, disayang. Arti bukan hanya kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Taala sebagai satu perbuatan terpaksa, macam hamba manusia kepada manusia, dia ikut juga, tapi dalam hati dia tu tidak ada perasaan sayang, benci lagi ada. Semua suruh aku buat, ada benci. Tapi la ilaha illallah ini mesti ada konsep, ada perasaan sayang, itu baru lengkap dia punya pengabdian diri, penghambaan diri kepada Allah SWT. Sayang, ada perasaan sayang, perasaan kasih. Ini hubbullah ni pun memanglah sebut mudah, tapi nak praktik dia cukup susah tu. Apa arti kasih, apa arti sayang? Artinya bila kita macam inilah mudahnya, kita sayang anak kita, kita sayang isteri kita, kita sayang mak bapak kita. Bila sayang, artinya kita sanggup buat apa saja untuk mereka, sehingga kita sanggup mengorbankan kepentingan diri kita, sanggup mengorbankan kesenangan diri kita ini untuk orang yang kita sayangi, dengan perasaan tidak ada perasaan tertekan, perasaan seronok, baru nama sayang. Begitulah penghambaan diri kita kepada Allah SWT ini, kena ada perasaan sayang, perasaan suka. Sebab tu kalau sembahyang rasa terpaksa, belum lagi capai tahap dikatakan la ilaha illallah. Sembahyang rasa terpaksa,
baca Quran rasa berat, itu perasaan. Perasaan itu pun sebenarnya sudah menjadi satu neraca menunjukkan bahawa kita ini betul-betul memenuhi konsep la ilaha illallah atau tidak. Bukan hanya takat perbuatan, bukan hanya sekadar lidah, bahkan perasaan itu. Sebab itu disebut tadi pemikiran dan jiwa. Bila jiwa itu adalah konsep sayang. Bila sayang Allah Taala artinya benci kepada benda-benda bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja benda maksiat, benda lain bertentangan dengan arahan kehendak Allah Taala, kita benci. Itu termasuk juga dalam konsep pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luas dia punya pengertian itu. Memang dalam kehidupan kita ni kadang-kadang ini paling mudah lah. Kalau sembahyang tu rasa berat, nak sembahyang rasa berat, itu tidak menepati atau belum sampai ke tahap ini sebenarnya. Artinya sebab tu dalam hadis-hadis pun hati terikat dengan masjid, teringin rasa seronok dengan amalan Islam, dengan zikir-zikir, dengan baca Al-Quran. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Zikir kepada Allah Taala itu hati akan tenang. Memang kena buat praktik sampai satu peringkat tercapai. Saya ingat saya pernah sebut dulu, ada seorang kawan dia zikir sampai jam 3 jam apa, ada baca zikir sampai 3 jam. Memang 1 jam 2 jam yang pertama cukup teruk, rasa letih, rasa urat, macam-macam lah, tak larat, mengantuk, letih, lenguh habis badan. Tapi sampai satu peringkat dia kata 2 jam lepas zikir dengan penuh zikir dan sebagainya, akhir sekali rasa ketenangan yang tidak dapat digambarkan. Dia jumpa saya lepas 2 minggu, sekarang terasa lagi, kata dia. Artinya kalau Allah Ta'ala suruh kita buat tak tercapai, tak terasa macam disebut di dalam ayat itu, dalam satu hadis, artinya belum cukup lagi dia punya tahap dia dos dia. Ada seorang datang minta nasihat masalah tekanan gitulah. Jadi saya bacalah Quran, zikir lah, baca Quran, zikir. Dia kata tak hilang juga. Jadi walau tak hilang, artinya tak cukup. Macam kes sakit lah, kes sakit. Sakitnya berat. Sakit berat. Makan pedol pukul 2 biji, tak mungkin hilang sakit itu. Ini sama lah. Maksiat banyak, kekejian kemungkaran banyak di luar sana. Bahkan buat, lepas tu baru zikir 10 kali atau 100 kali, belum cukup. Lepas tu bila baca Al-Quran, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, zikir Allah hati tenang. Apa ayat ni hati tak tenang pun? Yang menyebut ayat ini Allah SWT yang mencipta kita. Dia tahu tabiat sifat pribadi kita ini. Itu konsep la asyhadu an la ilaha illallah. Cukup lah kot. Muhammad Rasulullah panjang lagi ke tu? Cukuplah sangat tu. 7 lebih lah. Panjang-panjang sangat pun. Semoga apa yang telah saya bincangkan tadi menjadi bahan renungan kita, bahan muhasabah untuk diri kita ini. Fikirkan bahawa itulah perjanjian kita, itulah hakikat perjanjian kita dengan Allah SWT, yang harus kita ingat selalu. Kena ingat apa yang disebut, apa yang telah dibincangkan tadi. Selalu kena ingat gitu. Yang baik itu Allah SWT, tidak baik itu kelemahan diri saya sendiri. Semoga ampun Allah SWT, minta maaf dan terpuan semua. Semoga Allah Ta'ala beri taufik, inayah, hidayah kepada kita dalam kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup kita sebagai seorang Muslim mukmin ini yang sebenarnya, insya-Allah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaytahu wa la dhaliman illa hadaytahu wa la hadan illa akrah illa qadaytahu wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam.